Ketika Barisan Nasional diumumkan kalah Datuk Seri, rakyat Malaysia tertanya-tanya bagaimana perasaan Datuk Seri ketika itu. Apa yang Datuk Seri rasa? Keputusan Datuk Seri menawarkan diri untuk tidak menerima sebarang jawatan di dalam kabinet. Kami lihat Datuk Seri seorang pemimpin yang berjiwa besar. Mengapa dan bilakah keputusan itu diambil dan apakah rasional di sebalik keputusan itu Datuk Seri? Pandangan berhubungan dakwaan dulu berikutan dengan Yayasan Akal Budi Datuk Seri. Apa harapan Datuk Seri berhubung dengan kes ini? Datuk Seri, sekarang ramai yang melihat UMNO dan Barisan Nasional sebagai sebuah parti yang kehilangan taring sebaik saja menyertai Perikatan Nasional. Seolah-olah orang cakap kita dipinggirkan Datuk Seri. Sejauh manakah kebenaran di sebalik dakwaan tersebut? Hala 7 parti bagi berdepan dengan pilihan raya umum ke-15. Adakah UMNO BN terus menjadi parti pelengkap ataupun kembali menjadi tunjang Datuk Seri? Ramai yang marah Datuk Seri, khususnya pemimpin UMNO dari peringkat negeri, bahagian dan cawangan dengan beberapa keputusan yang dibuat. Apa pendekatan Datuk Seri lakukan untuk memupuk kembali semangat penyatuan di kalangan ahli Datuk Seri? Barisan Nasional telah memegang tampuk pemerintahan selama 60 tahun lamanya. Ketika Barisan Nasional diumumkan kalah Datuk Seri, rakyat Malaysia tertanya-tanya, termasuk saya tertanya-tanya, bagaimana perasaan Datuk Seri ketika itu? Apa yang Datuk Seri rasa? Alhamdulillah, kekalahan yang menerjah UMNO dan Barisan Nasional pada 9 Mei 2018 adalah merupakan satu pengajaran yang cukup mahal kepada UMNO, Barisan Nasional dan rakyat Malaysia keseluruhannya. Inilah erti demokrasi, di mana sesuatu yang lama itu pasti akan berakhir dan sesuatu yang baru akan tetap menjadi lama. Oleh kerana itu, kerelevanan sesuatu produk perkhidmatan, apatah lagi sebuah parti politik, pasti akan sampai ke peringkat di mana berlaku proses saturation ataupun declining. Saya menganggap declining proses itu telah berjalan dan keputusan yang telah diperolehi untuk pilihan raya umum ke-14 adalah satu petanda bahawa proses untuk menghidupkan semula UMNO dan Barisan Nasional harus bermula daripada tarikh berkenaan. Biarpun UMNO dan Barisan Nasional berjiwa besar dan berlapang dada, namun kita tanamkan azam bahawa sesuatu yang drastik mesti dilakukan dalam keadaan luar biasa. Keluarbiasaan norma aktiviti, set minda dan juga tindakan mesti dilakukan dengan segera. Bagi saya, tarikh itu adalah tarikh yang merupakan titik hitam. Namun, titik hitam itu harus dicerahkan semula dengan mengambil tindakan-tindakan di luar daripada kepompong dan juga rasa melankolik atau kesedihan. La tahzan, jangan bersedih. Don't be sad. Dalam situasi itulah saya menerima baik apabila Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak menyerahkan tugas kepimpinan UMNO dan Barisan Nasional kepada saya. Dan saya fikir ini adalah satu tanggungjawab dan ianya amanah. Saya merasakan bahawa apa yang telah dilakukan oleh Datuk Seri Najib adalah suatu perubahan yang cukup baik yang meliputi semua golongan lapisan. Dan walaupun kita tahu usaha telah dilakukan, namun Datuk Seri Najib ketika itu dijadikan sebagai center of gravity. Artinya semua tumpuan dihalakan kepada beliau. Maka berlakulah teori domino, di mana apabila papan
yang di hadapan jatuh, mereka mengharapkan papan yang kedua dan selanjutnya jatuh. Namun, sebagai papan yang kedua ketika itu, saya memainkan peranan bahawa teori domino ini mesti ditangkis dan UMNO serta Barisan Nasional harus bangkit kembali. Apakah cabaran yang Datuk Seri hadapi untuk kembalikan semangat, kembalikan sokongan rakyat kepada Barisan Nasional, khususnya untuk UMNO, Datuk Seri? Kekalahan yang dialami oleh UMNO dan Barisan Nasional tentunya dianalisis oleh penganalisis politik kerana berlaku perpecahan di kalangan orang Melayu dan Bumi Putera, khususnya umat Islam. Apabila pertandingan 3 penjuru tidak dapat dielakkan, harga yang mahal terpaksa dibayar ketika itu. Maka tindakan yang dilakukan, saya harus menyusur akar. Dan saya mula menghidupkan kembali wasiat dari Allahyarham Profesor Dato' Dr. Harudin supaya UMNO dan PAS disatukan dari segi pemikiran. Maka langkah itu telah saya lakukan dengan menterjemahkan beberapa tindakan politik dan tindakan ukhuwah, di mana saya merasakan bahawa permusuhan selama lebih 6 dekad atau 60 tahun harus diselesaikan kerana ianya amat merugikan ummah. Dalam hal ini, saya mengambil pendekatan engagement. Engagement yang saya lakukan ialah dengan menghadiri beberapa majlis yang dianjurkan bersama oleh UMNO dan PAS. Majlis pertama ialah pada 4 Disember 2017 apabila UMNO dan PAS dan ummah keseluruhannya menghadapi isu Rohingya. Ketika itu sehari selepas Perhimpunan Agung UMNO Malaysia, dan PAS menyambut huluran tangan kami untuk bersama-sama berada di Stadium Titiwangsa untuk memperjuangkan nasib masyarakat Rohingya. Biarpun masalah Rohingya ini adalah masalah antarabangsa, tetapi demi ummah kita merasakan bahawa kita harus bersatu fikrah, bersatu pemikiran. Lantas chemistry ini diwujudkan. Maka langkah-langkah susulan dilakukan selepas saya diberikan mandat untuk memimpin UMNO dan Barisan Nasional. Maka langkah-langkah selanjutnya dilakukan. Apabila ISET sebagai satu ancaman baru kepada ummah telah dipersetujukan dengan penandatanganan kepada persetujuan untuk ISET dan Statute Rome. Oleh yang demikian, kita merasa bahawa ummah tercabar. Maka penyatuan ummah harus dilakukan. Maka terhasillah suatu perhimpunan penyatuan ummah dengan penandatanganan Piagam Muafakat Nasional pada 14 September 2018. Maka bermulalah secara resmi apabila MOU atau Memorandum of Understanding atau perjanjian persefahaman ditandatangani oleh dua parti terbesar di negara itu, iaitu di negara kita, iaitu UMNO dan PAS di dalam himpunan penyatuan ummah ini. Biarpun Muafakat Nasional adalah merupakan loose coalition ataupun gabungan longgar dua parti politik ini, tetapi yang penting ialah bagaimana ruh penyatuan ummah ini harus diterjemahkan dengan semangat, bukan di atas kertas, tetapi semangat yang harus ditanam kepada setiap ahli-ahli UMNO dan ahli PAS serta kepimpinan UMNO dan PAS, malah didukung oleh rakan-rakan dalam Barisan Nasional. Datuk Seri, keputusan Datuk Seri menawarkan diri untuk tidak menerima sebarang jawatan di dalam kabinet. Kami lihat Datuk Seri seorang pemimpin yang berjiwa besar. Mengapa dan bilakah keputusan itu diambil dan apakah rasional di sebalik keputusan itu, Datuk Seri? Kita tahu bahawa pegangan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin mahu pemimpin-pemimpin yang berada di dalam barisan Jemaah Menteri terdiri daripada mereka yang bersih dan mesti kelihatan bersih. Saya memahami mesej itu sebagai
suatu perkara yang menjadi garis bawah kepada pembentukan Kerajaan Perikatan Nasional. Saya merasakan pertuduhan yang telah mengheret saya ke mahkamah yang berdasarkan kepada political prosecutions adalah satu hambatan untuk saya berada di dalam Jemaah Menteri, kerana tentu sekali public perception, persepsi awam, persepsi halayak yang memperlihatkan kononnya saya adalah seorang penjenayah melakukan 80 pertuduhan yang sangat-sangat terpilih dan bermotifkan politik, kerana ketika itu kerajaan PH yang diketuai oleh seseorang yang sangat marah pada saya, bukan ketika ini saja, malah ketika saya menjadi Ketua Pemuda UMNO Malaysia pada tahun 1996 pun ketika itu beliau telah marah pada saya. Saya tidak terkejut jika dendam kesumat politik ini terus berjalan, apatah lagi kuasa datang semula kepada beliau untuk kali yang kedua. Tentunya saya dimangsakan apabila saya mengetuai UMNO sebagai presiden yang dipilih oleh perwakilan. Tentulah jika saya bukan presiden UMNO-nya, maka saya tidak akan dituduh dengan 87 pertuduhan. Bagaimana saya telah ditawarkan untuk melompat parti yang diketuai oleh beliau. Bagaimana saya telah diminta untuk membubarkan UMNO. Oleh kerana saya tidak membubarkan UMNO dan saya sendiri tidak menyertai parti itu, maka harga yang mahal terpaksa saya bayar. Ini tidak diketahui oleh ramai. Tetapi Suara TV telah memberikan saya peluang ini dan saya harus menyatakan perkara yang sebenar. Oleh sebab itu, saya tidak menganggap diri saya berjiwa besar. Tetapi saya berlapang dada untuk menerima hakikat bahawa kes saya mesti dibersihkan. Saya mesti membersihkan diri di mahkamah. Dan saya tidak mahu tuduhan-tuduhan itu ditarik balik oleh Jabatan Peguam Negara kerana saya tidak melakukan kesalahan. Namun demikian, saya tidak mahu mengganggu proses mahkamah. Biarlah mahkamah melakukan keadilan mengikut proses perundangan, tetapi jangan ada tangan-tangan raib yang campur tangan di dalam keputusan yang dibuat oleh mahkamah itu. Pandangan berhubungan dakwaan dulu berikutan dengan Yayasan Akal Budi, Datuk Seri. Apa harapan Datuk Seri berhubung dengan kes ini? Masyarakat harus mengetahui Yayasan Akal Budi telah saya daftarkan pada tahun 1997. Setahun selepas saya memenangi jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Dan ketika itu saya tidak berada dalam kerajaan. Saya tidak dilantik sebagai setiausaha parlimen. Malah tidak juga sebagai timbalan menteri. Jauh sekali daripada menteri dan menganggotai jemaah menteri. Artinya, saya sebagai ahli parlimen ketika itu. Dan pada waktu yang sama, ketika yayasan itu ditubuhkan, saya mengetuai 4 syarikat yang tersenarai di Bursa Saham Kuala Lumpur. Dan ketika itu, pendapatan yang saya perolehi bukan hanya dari dividen yang diperolehi daripada keuntungan syarikat-syarikat yang tersenarai itu, tetapi juga dari segi capital gain atau kenaikan modal saham-saham yang saya laburkan. Harus diketahui, saham-saham yang ada di dalam syarikat-syarikat yang tersenarai itu bukan saya mewakili parti, jauh sekali mewakili mana-mana GLC ataupun mewakili kerajaan. Ianya 100% milik peribadi. Harus diingat, saya memulakan kerjaya saya sebagai seorang ahli bank sejauh 1976 apabila saya lulus daripada Universiti Melaya. Selepas itu saya terus meningkat ke tangga dalam bidang korporat ketika saya berpeluang menjadi salah seorang
pioneer ya kepada amanah saham nasional dan juga permodalan nasional berhad. Ketika itu amanah saham nasional sebagai skim saham amanah belum lagi dilancarkan. Ketika itu saya mempunyai latar belakang perbankan di sebuah bank komersial dan di sebuah bank simpanan. Malah exposure atau pendedahan yang saya perolehi di permodalan nasional berhad telah memberikan saya peluang untuk mempelajari tentang soal pelaburan saham. Maka pengalaman itulah yang saya gunakan apabila saya menjadi pengurusi Bank Simpanan Nasional dan pada waktu yang sama saya memegang saham dan mengetuai 4 syarikat yang tersenarai. Maka lebihan dividen dan juga kenaikan modal daripada share trading atau urus niaga di dalam pasaran saham, saya masukkan ke dalam dana tabung Yayasan Akal Budi. Wang itu saya gunakan 100% untuk amal jariah, infak, sedekah, wakaf dan perkara-perkara yang dituntut oleh agama. Ibu bapa saya mempunyai latar belakang keagamaan yang kuat. Walaupun bapa saya hanya seorang ulama kecil-kecilan di daerah Bagan Datuk, tetapi mereka telah menghantar saya ke sekolah menengah agama dan saya ada garis pemisah antara yang halal dan yang haram. Maka hatta garis pemisah itu walaupun very thin demarcation line, maka perkara-perkara yang subhat pun saya tidak lakukan. Oleh sebab itu pesanan orang tua saya supaya saya makan tidak lebih daripada 1 pinggan. Kalau ada nasi dan lauk serta sayur melebihi 1 pinggan, itu adalah hak orang yang mempunyai haknya. Maka dalam arti kata yang lain, tentunya lebihan pendapatan daripada urus niaga syarikat saya masukkan ke dalam tabung Yayasan Akal Budi. Maka Yayasan Akal Budi meningkat dananya dengan tidak pun diumumkan apakah sumbangan yang telah diberikan, termasuk membina masjid, membina mak tahfiz, membina sekolah agama, membina rumah anak yatim dan juga memberikan bantuan infak, sedekah, jariah dan wakaf. Tidak ramai yang mengetahui sehingga kes saya dibawa di mahkamah yang kononnya saya pecah amanah, rasuah dan juga melakukan penggubalan wang haram di dalam Yayasan Akal Budi ini. Datuk Seri, sekarang ramai yang melihat UMNO dan Barisan Nasional sebagai sebuah parti yang kehilangan taring sebaik saja menyertai Perikatan Nasional. Seolah-olah orang cakap kita dipinggirkan, Datuk Seri. Sejauh manakah kebenaran di sebalik dakwaan tersebut? Kita tidak pernah kehilangan taring, tetapi kita tidak pernah memperlihatkan taring. Kita juga mempunyai kuku, tetapi kuku kita tidak diasah dan kita simpan kuku. Saya tidak mahu bercakap lebih daripada itu. Tunggu ketikanya apabila taring kita perlihatkan, apabila kuku kita tajam dan kita juga perlihatkan. Saya ingin memperjelaskan melalui Suara TV ini bahawa terdapat beberapa tahap dan proses yang harus dipahami oleh khalayak, terutamanya oleh ahli-ahli UMNO di peringkat akar umbi. Pertamanya, kita harus memperkukuhkan UMNO. Tahap yang kedua, kita juga harus memperkukuhkan Barisan Nasional dan anggota-anggota di dalamnya. Ketiga, kita telah bersetuju untuk mewujudkan muafakat nasional dan bersama-sama dengan PAS, UMNO dan Barisan Nasional, maka kita harus perkukuhkan muafakat nasional. Pada waktu yang sama, kita berada di dalam kerajaan Perikatan Nasional. Dokongan kita, UMNO dan Barisan Nasional, kepada Perikatan Nasional tidak berlandaskan kepada sokongan kita atau keanggotaan kita, UMNO dan Barisan Nasional, di dalam Perikatan Nasional. Sebaliknya, hanya semata-mata berlandaskan sokongan ahli-ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional bagi membentuk
Perikatan Nasional. Kita harus ketahui setakat ini Perikatan Nasional belum didaftarkan. Begitu juga Muafakat Nasional belum didaftarkan. Yang ada pada kita ialah UMNO sebagai pertubuhan politik yang berdaftar dan Barisan Nasional sebagai gabungan parti-parti politik yang berdaftar. Saya ingin ingatkan diri saya dan semua bahawa Muafakat Nasional biarpun tidak berdaftar, ianya adalah merupakan gabungan secara spiritual ataupun coalitions antara UMNO dan Barisan Nasional dengan PAS bagi membentuk kesepakatan untuk menuju ke arah pembentukan kerajaan baharu pada PRU ke-15 nanti. Namun pegangan kita mesti mengelakkan pertandingan 3 penjuru. Kita mesti mencari jalan. Bukan hanya UMNO, BN dan PAS, tetapi dengan parti-parti lain supaya hanya pertandingan 2 penjuru saja. Kerana kita mempunyai pengalaman, jika ada pertandingan 3 penjuru, maka keputusannya kita menuju ke laut. Untuk mengelakkan keadaan itulah, maka kita harus berkukuhkan UMNO, Barisan Nasional dan Muafakat Nasional. Di samping kita mendukung Kerajaan Perikatan Nasional melalui dokongan ahli-ahli Parlimen UMNO, Barisan Nasional dan parti-parti yang lain. Ramai yang marah Datuk Seri, khususnya pemimpin UMNO dari peringkat negeri, bahagian dan cawangan dengan beberapa keputusan yang dibuat. Apa pendekatan Datuk Seri lakukan untuk memupuk kembali semangat penyatuan di kalangan ahli, Datuk Seri? Sebenarnya perkara itu tinggal sejarah. Kebanyakan isu telah diselesaikan. Marah dan rasa keliru timbul kerana tidak ada penjelasan yang dilakukan oleh kumpulan yang saya harapkan untuk melakukan penjelasan. Tetapi kini saya melakukan engagement sendiri. Bukan saja di peringkat nasional, peringkat negeri, malah di peringkat bahagian-bahagian. Dan ini perlu dilakukan supaya mereka mendapat maklumat secara langsung, direct information daripada saya sendiri. Dan ini saya telah lakukan dan insya-Allah semua peringkat kepimpinan di bahagian-bahagian telah mendengar penjelasan daripada saya dan insya-Allah masalah ini akan selesai. Walaupun tidak 100%, tetapi sebahagian besarnya akan berakhir dengan noktah pemahaman. Namun saya minta supaya penyatuan, perpaduan dan juga kekuatan bersama harus dibina semula di kalangan kepimpinan UMNO, BN di semua peringkat. Apatah lagi rakan baru kita dalam PAS sedang bersama-sama kita. Saya harap, saya sebut lagi sekali, saya harap memang ada perbezaan. Tetapi jangan layani titik-titik perbezaan. Jika ianya dilayani, tidak akan pernah ada titik persamaan. Oleh sebab itu, utamakan titik persamaan dan jauhkan daripada titik-titik perbezaan di kalangan kita supaya kekuatan baru akan dapat kita bina insya-Allah. Mari kita berpadu semula. Mari kita rapatkan saf. Mari kita satukan fikrah atau pemikiran kita. Kita wujudkan norma baru kita. Kita bina semangat baru kita. InsyaAllah, UMNO akan kembali gemilang bersama-sama saya untuk mencari dan menjulang kegemilangan ini dengan bekerja sepenuh keikhlasan agar UMNO akan berada di kemuncak semula. Lupakah kau pada sejarah hitam itu? Ketika mercik peluh dingin meruntun kalbu, hangusnya impian menjadi abu. Gugurnya pejuang bangsa satu persatu pada detik yang menghentikan waktu di saat lidah dan jari jemari mula membeku. Lupakah kau pada kembara yang jatuh
tanggal 9 Mei 2018 yang tidak lagi patuh kepada suara-suara lunak dari jauh di saat musnah sebuah rumah tempat berteduh meresungai yang makin keruh berlabuhnya bahtera kita tanpa saur. Lupakah kau ketika diri dicaci dan dihina? Harga diri yang hilang entah ke mana. Kawan-kawan yang mencari laba di seberang sana meninggalkan sebutir beras di kerat dua. Merangkak kita merapati pinggir benua, menanti siang menjenguk rumah baru yang dibina. Bangsaku, kita nyalakan semula lilin seinci ini, menghangati berjuta hati nurani murni. Kembalikan seri jendela yang dimamah sepi. Sisipkan kembali keris di sisi. Langkah diatur lebih rapi, lebih berani. Petualang dan musuh bersama kita hadapi. Bangsaku, kau dan aku satu arah, satu haluan. Hentikan tangisan anak dalam buayan. Keluhan nelayan, meredah lautan, degupan pantas petani di tapak semayan. Laungkan semula masjid dengan azan dan suara hafiz memuji Al-Quran. Bangkitlah, kita tarik semula bahtera yang hanyut. Tangan-tangan klasinya kita sambut. Biar perut berisi rebung dan umbut. Biar buku lali bercantum rambut. Kalimah Allah bersama kita sahur. Berjuang selagi nadi masih berdenyut. Thank you.